Okay, so dalam minggu ini kita telah belajar macam mana gunakan kalkulator dan macam mana gunakan sifir. Okay, kalau kalkulator warna hitam, bila cikgu kata guna kalkulator ialah awak akan buat P dan R itulah. Okay, sifir ialah awak pakai itu yang muka surat ada banyak nombor-nombor kecil itu. Kalau kalkulator warna putih, awak tak pakai sifir kan? Awak dua-dua pakai kalkulator, so awak boleh bezakan ialah kalau orang kalkulator hitam pakai kalkulator, awak pakai yang dua, nombor CD. Di mana dalam itu awak kena jawab soalan lower berapa, upper berapa. Okay? Kalau orang pakai sifir, kalau kalkulator warna putih, awak akan gunakan kalkulator juga tapi nombor 3, inverse normal. Di mana awak perlu isi area dia. Okay? Ini yang awak sudah belajar, di mana baris ini kita belajar pada hari Selasa, yang bawah ini kita belajar pada hari Khamis. Okay, so sekarang satu lagi soalan. Kamu boleh bezakan tak bila saya nak buat ini? Bila saya nak buat ini. Okay. Kalau saya nak cari kepalang kalian, ini sepatutnya yang pertama ke yang kedua? Kejap, yang pertama ke yang kedua? Kalau saya nak cari kepalang kalian. Alisa? Yang satu. Ya, okay. Bila saya nak cari kepalang kalian, cikgu gunakan awak kalkulator hitam kan? Okay, so kita akan gunakan kalkulator PR tu. Okay, so bila kita nak buat benda ini ialah waktu itu kita nak cari skor Z. Okay, di mana awak akan nampak dalam soalan itu cikgu sudah bagi kepalang kalian. Kita nak cari apakah nombor di dalam kurungan itu. Okay, so itu yang kita sudah belajar pada Selasa dan Khamis. Okay, tak kisah mana satu yang kita belajar pada hari itu, semua ini adalah untuk taburan nombor piawai. Okey, apa bezanya taburan nombor piawai dengan taburan nombor? Wadina tahu tak? Apa bezanya taburan nombor piawai dengan taburan nombor yang tak ada perkataan piawai punya? Wadina tahu? Nabila tahu? Apa hubungan antara dua ini? Taburan nombor dengan taburan nombor piawai. Dini tahu? Baik. Kamu masih dengar saya ke? Kamu semua diam sudah. Dengar cikgu cakap ke? Dengar teacher. Okay, semua diam cikgu. Okey. Boleh. Apa hubungan dia? Apa hubungan dia? Siapa tahu siapa cakap? Apa bezanya taburan nombor dengan taburan nombor piawai? Semua tak tahu. Min dia. Min dengan sisi yang piawai. Min dia berapa? Kosong. Sisi yang piawai? Satu. Okay. So taburan nombor piawai sebenarnya ialah sejenis taburan nombor. Okay. Ialah sejenis taburan nombor di mana waktu itu min dia ialah kosong, sisian piawai dia ialah satu. Dan hanya bila dia ialah taburan nombor piawai baru kita boleh pakai kalkulator yang kita belajar ini. Okay. Walaupun kalkulator putih untuk kalkulator warna putih sebenarnya dalam awak punya kalkulator boleh setting min dan sisian piawai yang bukan jenis piawai punya. Dia default bagi awak 0 dan 1. Tapi sebenarnya awak boleh ubah awak punya min dan sisian piawai. Tapi dalam exam tidak dibenarkan menggunakan dia. Awak kalau nak gunakan dia hanya semata-mata untuk semak jawapan saja. Awak tidak boleh gunakan function yang ada dalam kalkulator warna putih yang boleh buat untuk soalan taburan nombor biasa. Iaitu waktu itu min bukan 0, sisian piawai bukan 1 punya. Tak boleh pakai. Okay? Sebab kalau awak pakai, awak tidak dapat makan langkah kaedah, maka tak ada langkah untuk jawapan. Boleh ya? So cikgu akan buat anggapan macam ini ajalah. Bila dia adalah taburan nombor, kita tak dapat gunakan kalkulator. Sebab bila kita nak guna kalkulator, bila nak gunakan sifir, soalan dia mesti berada dalam taburan nombor piawai. Waktu itu min dia 0, sisihan piawai dia 1.
Okay. Hanya masalah sekarang sebenarnya dalam kehidupan harian kita, jarang kita boleh dapat taburan nombor yang piawai. Okay. Sebagai contohnya kalau sekarang boleh ubah rawat kita, okay, jenis lanjak, cikgu ambil berat kamu. Mana mungkin awak punya min berat, rata berat kamu kosong. Semua orang tak ada berat. Okay. Ataupun cikgu ambil ketinggian kamu, rata kamu kosong. Rata ketinggian kamu kosong. Tak logik kan? Okay. Ataupun cikgu ambil markah exam kamu, rata markah kamu kosong. Okay. So kebanyakan masa sebenarnya kita tak dapat min kita kosong, sisian piawai kita satu. Kita akan dapat min dan sisian piawai yang berlainan. So asalkan dia ialah taburan nombor, so apa yang kita boleh buat ialah kita boleh gunakan rumus ini. Kita boleh gunakan rumus ini untuk ubahkan sesuatu taburan nombor kepada taburan nombor piawai. Sebab bila dia sudah ubah kepada taburan nombor piawai, kita boleh pakai kalkulator, kita boleh pakai sifir. Kalau dia dalam taburan nombor yang biasa, waktu itu min bukan kosong, sisihan piawai ialah 1. Nak pakai kalkulator tak boleh, nak pakai sifir tak boleh. So kita akan gunakan rumus ini untuk ubah. So tujuan rumus ini ialah kita nak ubahkan taburan nombor kepada taburan nombor piawai dan sebaliknya. Kadang-kadang ada masanya ialah kita nak daripada nombor pergi piawai, ada masanya ialah nak piawai pergi nombor. Kita tengok soalan lah. Okay. So bila dia dalam taburan nombor, biasanya dia punya nilai kita wakilkan dengan X. Bila dia berada dalam taburan nombor piawai, kita wakilkan dia dengan Z. Ataupun kita biasanya panggil dia sebagai skor X, skor Z. Okay. Skor X, skor Z. So kalau kamu tengok rumus ini, so Z inilah ialah waktu nombor piawai. Nilai yang, kalau kita nak pakai kalkulator, nilai inilah yang kita akan tekan dalam kalkulator. Okay? Nilai inilah yang kita akan tekan kalkulator. Kalau kita baca sifir, jawapan yang kita dapat itu ialah nilai ini, Z ini. Okay? S ialah itulah ikut soalan lah apa yang dikendaki oleh dia bila dia dalam nombor biasa. Okay, simbol ini. Ingat lagi apa simbol ini? Auni ingat tak apa simbol ini? Dia mewakili apa? Min. Min. Okay, simbol ini ialah untuk min. Yang bawah ini? Sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Dan awak kena hati-hati kadang-kala soalan bukan bagi kita sisihan piawai, dia bagi kita variance. So, understood lah. Kalau variance awak 9, sisihan piawai you berapa, Auni? Kalau variance 9, sisihan piawai? Boleh? 3. Okey. Kalau ini contoh kalau variance kita ialah 9, automatiklah kita tahu sisihan piawai ialah punca kuasa 2 bagi 9 iaitu 3. Contoh So tengok soalan lah cikgu nak bagi variance berapa. Ada masanya dia pak hati memang bagi kita sisihan piawai. So awak sendiri alert kepada dia lah. Sebab dia boleh tukar. Macam soalan bulatan kan. Kadang-kadang cikgu bagi diameter. Kadang-kadang cikgu memang bagi jejari. Okay? Sebenarnya dalam rumus kita kebanyakan masa kita nak jejari. So sendiri alert lah. Kalau dia bagi diameter no problem. Kita bagi 2 tak nak jejari. Okay, sama juga untuk tajuk ini kita kebanyakan masa dalam rumus kita nak sisihan piawai. Tapi kalau soalan nak bagi kita variance, no problem. You bagi variance, saya punca kuasa 2, saya dapatlah sisihan piawai. Boleh So kita akan gunakan rumus ini untuk ubahlah. Okay, sekarang kita tengok soalan So soalan 1 ini, okay, cikgu tanya apakah kepalang kalian? Okay, apakah kepalang kalian? Okay, so Diana, awak kalkulator warna hitam. So, cari kepalang kalian. Cikgu nak tanya awak, kita akan pakai kalkulator ke kita akan pakai sifir? Kalkulator. Kalkulator. So, satu awak mula-mula kena pasti dululah. Soalan ini tanya, apakah kepalang kalian? Apakah kepalang kalian? So, nanti saya akan pakai kalkulator. Okay. Hanya sekarang masalahnya cikgu tak boleh terus buat. Okay? Sebab untuk soalan ini, min dia 15, sisihan piawai dia 4. Maksudnya, dia bukan nombor piawai. Dia ialah nombor yang, taburan nombor yang lain, yang biasa. So, cikgu perlu gunakan rumus yang cikgu tunjuk tadi.
iaitu Z sama dengan X tolak mu bagi sisi yang piawai. Cikgu nak gunakan rumus ini, ubah dulu. Ubah saya punya skor ini kepada Z dulu. So bila awak pakai rumus, awak terus ubah ini kepada Z, kemudian awak masukkan nilai. Okey Diana, kita sambung So apakah X awak? Apakah skor awak yang original ataupun nilai dalam kurungan awak? X tolak 15/4. S tahu tak? S ini adalah skor kita. Skor yang ditanya oleh soalan. Sebab ataupun, okey, untuk siapa yang tak faham, maksudnya nombor berada dalam kurungan. Nombor dalam kurungan. 20. 20 lah. Okey. So, min kamu? 15. Yang piawai? 4. 4. Okey, kira kejap. Kejap. Okey, kira kejap. 4. Semua ni 4. 20 tolak 15 bagi 4 berapa? 5/4. 5/4. Ataupun awak boleh pakai saya nombor perpuluhan saja sebab biasanya kita pakai kalkulator, nanti kita pakai nombor perpuluhan kan. So kalau nombor perpuluhan 1.25. Okey. So tadi awak kata kita akan gunakan kalkulator Okey. Okey. So cikgu nak tanya awak lah, untuk soalan ini nak pakai P ke nak pakai A? Nak pakai P ke nak pakai A? A. Okey, nanti you tekan, jangan bagi saya jawapan dulu Cikgu cari seorang yang kalkulator warna putih. Shasha? So kamu akan gunakan normal CD ke inverse normal? Normal CD. Untuk jawab. Okey, normal CD. So apakah lower awak? Apakah upper awak? 1.25. 9 darab 10 kuasa 1.25 ialah? 9. Itu lower Okey, so upper ialah 9 kali 10 kuasa 9. Okey, betul. Okey, betul So cara tekan line putih dengan hitam Okey. Diana jawapan? 0.10565. 565. Syasha dapat tak nombor ini? Dapat teacher. Dapat dia. So dalam exam yang awak perlu tunjuk kepada saya ialah macam mana awak tukar kepada skor Z. Okey, dan jawapan kiraan itulah. Okey, lepas tu apakah jawapan dia? Yang tengah-tengah ini tak payah. Cikgu tulis di sini untuk awak recall baliklah lain kali macam mana nak buat. Boleh Okey. So maksudnya bila awak pakai kalkulator, awak tak payah tulis dalam awak punya kertas tulisan lower awak berapa, upper awak berapa tak sebenarnya Okey. Kita pergi kepada soalan 2. Okey, soalan 2 AD. Okey, ini soalan pakai kalkulator ke soalan pakai sifil? Kalkulator. Okey, soalan akan pakai kalkulator So kita ambil dulu PS kurang sama dengan 4. So sekali lagi ini bukan piawai lagi sebab min kita 3, variance dia 4. So kita gunakan formula ini. Untuk ubah dulu Okey. So macam mana? Z sama dengan lebih kecil sama dengan awak sebut 4 tolak 3/4. Silap. Apa silap dia? Bawah itu ialah apa? Sisihan piawai. Very. Okey, so 4 tolak 3 berapa? Per 2. So berhati-hati Berhati-hati bukan tiap-tiap kali cikgu bagi awak sisihan piawai. Okey, kira kejap. 0.5 je. 0.5.
Okay, so AD calculator warna hitam. P ke A? P. Ya, awak puan. Okay, cikgu cari calculator. Wadina. So, normal CD ke inverse normal? Teacher, Wadina ada internet problem. Oh, okay. Aiza sudah masuk, Aiza? Oh, kalau itu Sasa lah, you seorang wakil aja. Okay, Sasa sambung. Okay, inverse Okay. normal, normal CD ke inverse normal? Normal CD. Okay, normal CD. Lower berapa? Upper berapa? Negatif 9 darab 10 kuasa 99. Lower. Upper 0.5. Okay. Okay, kejap. So, Eddie apa jawapan? 0.69 146. Okay, Sasha sama tak? Sama teacher. Okay, so boleh ya. Ingat dalam exam tak payah tunjuk ini ya. Tak payah tunjuk ini. Sebab sebenarnya soalan ni awak kena pakai CV untuk dapat jawapan. Hanya cikgu tak nak ajar CV. Cikgu sengaja suka asingkan. Pakai CV waktu nak cari skor. Pakai calculator waktu nak cari kepalan kanan. Supaya awak senang nak ingat. Okay, kita pergi kepada soalan 3. Okay, cikgu hantar ke bawah kejap. Okay, soalan 3 cikgu tanya apakah nilai K? So kali ni kalau kamu tengok K ada dalam kurungan dan lepas tu cikgu sudah bagi jawapan kepalan kalian kamu ialah 0.4168. Okay, Husna? Ya, teacher. So ini soalan pakai kalkulator ke pakai sifir? Pakai sifir. Okay, soalan pakai sifir sebab kita sudah ada kepalan kalian diam. Kita sudah ada kepalan kalian diam. So mula-mula kita tetap kena buat kerja dulu. Okay, tetap kena buat kerja dulu di mana kita ubah dia kepada Z dulu. Sorry, hilang satu nombor. Kita ubah dulu. Terpulang kepada kamu, ada orang ubah kemudian tapi cikgu lebih suka ubah awal lah. Okay, kalau awak nak ubah kemudian pun tak apa. Okay, Z. Okay, ubah. Ustaz? K tolak 5 K tolak 5 per 3. per 3 sebab sekali lagi cikgu bagi awak variance. Okay, so sekarang kita kalau pakai sifir maksudnya kita kena lakar graf dulu lah. Kita kena lakar graf dulu sebelum nak baca sifir. Okay, cikgu sediakan baraja dulu. Okay, cikgu sepatutnya letak garis di tempat 1 ke garis di tempat 2? 2. Di tempat 2. Kita tengok betul tak Di tempat 2. Di mana lepek besar maksudnya cikgu lorek di sebelah kanan dan saya tapak satu kawasan yang kecil. Okey, betul lah. Okay, cikgu lorek kanan, saya tapak satu kawasan yang kecil. So betul lah kita label di tempat 2 ini. So maksudnya sekarang cikgu sama tak dengan gambar raja dalam sifir kita? Sama. Sama, maksudnya cikgu boleh terus baca je lah Dan kejap cikgu masukkan nombor dulu. So kali ni yang bawah ini ialah K tolak 5 per 3. Okay, so okay, Husna pergi baca dalam sifir. Okay, awak pergi baca. Okay, Shasha, kita pakai calculator. Okay, yang orang lain tu ambil masa sikit pergi cari 0.4168. Okay, Shasha kita sambung. So ini normal CD ke inverse normal? Inverse normal. Okay, inverse normal. So, area mana kamu nak baca? Area ini ke 0.4168? Tak. Tak. Okay, area yang awak baca di sini. So, berapa area awak? 0.5832. Okay, di mana kita tolak lah Okay, awak tekan kalkulator Okay, kejap. Okay, awak jangan bagi jawapan. Tunggu mereka CV. Okay, Husna sudah dapat jawapan. 0.21. 0.21. Sasha itu jawapan dia ke? 0.21? Okay, Ya. tepat. Cek kejap. Cikgu cek kejap. 0. Mana CV kan? Okay, 0.2. Okay, kita dapat nombor yang ngam-ngam Okay, so tapi kamu kena ingat, ini bukan jawapan K. Ini ialah, Husna, ini ialah apa? Dia bukan K tolak kan? 5 per 3. Dia ialah K tolak 5 per 3.
Okey, lepas tu kita selesaikan je lah. Bagi saya jawapan terakhir. Ini Azibra je lah. Berapa? 5.63. 5.63. Boleh? Okay. So kalau sudah mahir macam mana pakai CV, macam mana nak pakai calculator, sebenarnya soalan ini tak susah lah. Hanya kita kena tambah satu step, iaitu tukar nombor piawai kepada nombor biasa kepada nombor piawai. Okay, sekali lagi soalan contoh yang keempat. Okay, Khairul hitam. Okay, Khairul. Ya, pakai calculator ke pakai CV? pakai CV. Okey, pakai CV sebab soalan ni kalau kamu tengok pun kepala kalian sudah bagi. Yang kita perlu cari ialah nilai ada dalam kurungan. Okey. So cikgu ambil dia. Okey. So cikgu tukar kepada Z. Okey, rumus di sini. Rumus ini dipekarkan dalam exam. So awak tak hafal pun tak apa. Boleh cari dalam senarai rumusnya. Okey, so macam mana? 11 tolak K bahagi 3. Bagi 3. Okey. So sekarang kita nak lukis gambar raja sudah. Kejap. Okay. So soalan saya tempat 1 ke tempat 2 cikgu kena bubuh garis? Tempat 2. Tempat 2. Okey, kita cek Cikgu akan lorek di sebelah kiri dan tapak kawasan besar. Lorek sebelah kiri. Betul lah lorek sebelah kiri, tapak kawasan. Okey, tapak kawasan besar. So yang dimasukkan sebagai 0.863 di sini. Inilah tempat 11 tolak K per 3. Adakah bentuk ini sama macam CV punya gambar raja? Tak. Tak. So apa kita kena buat? 1 tolak 0.865. Okay. So mula-mula kita kena cari apakah luas ini, iaitu 1 tolak 0.863. Berapa nilai dia? 0.137. 137. Okay. Gambar raja ini kalau boleh awak tunjukkan dalam exam tau, sebab awak kena beritahu orang nilai yang awak baca dalam CV. So bila awak contoh macam ini, cikgu tahu awak baca 0.137. Sebab nak tulis, kalau awak tak nak bagi gambar raja, tapi awak nak beritahu orang awak baca 0.137, awak kena buat penulisan dia. Penulisan lebih rumit. Penulisan lebih rumit. So cikgu akan skalakan awak buat gambar raja aja. So sekarang kita boleh baca sudah kan Khairul? You baca. Okay, Syasha kita sambung. Nombor CD ke inverse nombor? Inverse nomor. Inverse nombor. Okay. So adakah itu area kita nak ambil? 0.863 tu. So awak terus ambil area awak 0.863. Okay, so okay. Asal kemudian. Okay, Khairul jawapan? Sekejap teacher. Perlu jumpa lagi. 0.13. Itu je kata exam nanti sediakan CV awal-awal jangan last minute nak pergi cari lagi. Ini masa tak cukup. 0.137. Tak nampak kan? Tak nampak tumpang kolon yang belakang tu? Boleh Khairul? Jadi 1.94. Ada kosong di situ kan? Di sebelah kiri itu dia tulis 1.0 kan? 1.0. So kosong tu kena sebut 1.0. 1.094. Okay, boleh kosong tu jangan abaikan dah. Nombor itu memang kena tulis. So apa itu Sasha sama dah? Sasha? Sama teacher. Apa yang keluar ni? Okay. So, okay, thank you. Okay, so Khairul, sebenarnya apa itu 1.094? 11 tolak K bagi 3. Okay, 11 tolak K per 3. Kira, cikgu nak jawapan terakhir. Uh, 7.718. Okay. So itulah dia.
So inilah apa yang cikgu nak ajar hari ini. So kerja hari ini ialah latihan 5.3.2. Ha? Apa dia? Salah. Macam mana dapat 1.094? Saya dah lupa Oh, lah. macam mana kita dapat? Cikgu tengok CV ada di bawah. Sekejap, CV saya. Okay, so apa nombor itu? Lupa lah. Apa nombor itu? Apa area kita? 0. Khairul, apa area you baca tadi? Lupa lah cikgu. Mana nak keluar atas balik? 0. 0.137. 137 So, macam mana kita nak buat So, kalau kamu tengok di sini, ini 0.1379. Kalau cikgu jalan lagi, terlalu kecil pula. Boleh? Kita ada 0.1379. Kalau cikgu buat lagi 0.1357. Di mana yang kita nak ialah 0.137 di antara mereka. Boleh? So, kalau kamu tengok di sini ialah tolak. Maksudnya kalau cikgu ambil nombor ini, kalau saya nak ambil nombor belakang, cikgu akan tolak lagi. Kalau dia tolak, dia lagi jauh daripada nilai yang kita nak kan. So biasanya ini cikgu tak kacau. Cikgu kacau nombor ini saja. So kalau kamu tengok nombor ini dengan nombor ini, kita berapa kita perlu tolak? Kita perlu tolak 9 di belakang ini. Kita perlu tolak 9 di belakang ini. So cikgu cari yang sebaris punya, cikgu nampak. 9. Boleh? So, gabung ini dengan ini, cikgu boleh dapat 0.137. So, bila nak tulis jawapan, kamu akan tengok, jalan ke tepi, 1.0. Jalan ke atas, 9. Yang 9 ini kalau jalan ke atas, 4. So, cikgu gabungkan jawapan saya, 1.094. Faham? Tadi siapa yang tanya saya, okey? Okey, boleh Sebab kamu kena ingat kalau tak jumpa nombor di sini, kita ada panduan lagi, kita boleh tambah lagi yang belakang ini. Macam contoh 3 tadi, okey, sebab kita memang nampak nombor itu di sini. Maka tak payah pakai belakang lah. Boleh